Sekat tu nampaknya. Ini bab tentang sembahyang malam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam sebanyak 10 rakaat. Dan beliau mewitirkan dengan 1 rakaat. Yani beliau mewitirkan, mengganjilkan rakaat yang sebelumnya dengan 1 rakaat, yakni yang terakhir. Dan Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat sunat subuh. Itulah 13 rakaat kesemuanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah lagi, isteri Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW bersembahyang pada waktu malam 11 rakaat, di mana beliau melakukan witir dengan 1 daripadanya, dengan 1 rakaat daripada 11 itu. Fa idza faragha minha, apabila selesai daripada mengerjakan semua itu, ittaja'a ala shiqqihil ayman, Nabi SAW berbaring di atas lambung kanannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW bersembahyang antara sembahyang Isya yang selesai dikerjakannya hingga kepada terbit fajar, sebanyak 11 rakaat, di mana Nabi SAW memberi salam pada setiap 2 rakaat dan mengerjakan witir dengan 1 rakaat. Wa yamkuthu fi sujudihi, Nabi SAW tetap ataupun berada dalam sujudnya selama seseorang daripada kamu membaca sebanyak 50 ayat sebelum mengangkat kepalanya, yakni i'tidal, untuk i'tidal. Apabila muadzin telah berhenti, selesai melaungkan azan yang pertama, bil ula, itu mana? Bil munadatil ula, yakni azan subuh. Apabila muadzin selesai melaungkan azan subuh min salatil fajr, itu sekali itu maksudnya, qama, pada ketika itu Nabi SAW bangun bersembahyang 2 rakaat yang ringkas. Kemudian baginda berbaring di atas lambung kanannya sehinggalah datang kepadanya muadzin. Satu lagi riwayat ini serupa juga tadi dari segi makna dia, dan sanad dia sampai kepada Ibnu Syihab, ke atas itu sama. Qala, dalam ni dia sebut wa yutiru bi wahidah, Nabi SAW mengerjakan witir dengan 1 rakaat. Wa yasjudu sajdatan, dan sujud qadra ma yaqra'u ahadukum, selama seseorang daripada kamu membaca sebanyak 50 ayat sebelum mengangkat kepalanya, yakni daripada sujud itu. Fa idza sakatal muadzin, apabila muadzin selesai melaungkan azan untuk sembahyang subuh, apabila sakatal muadzin min salatul subh, min salatil fajri, ini ada hadzaf mudhaf di situ, min adzani salatil fajri. Jadi apabila muadzin selesai melaungkan azan untuk sembahyang subuh, wa tabayyana lahul fajr, dan telah nyata jelas fajar kepada Nabi SAW, wa saqa ma'nahu, seterusnya perawi mengemukakan hadis yang semakna dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, perawi berkata, yakni Sulaiman, wa ba'dhum yazidu ala ba'd, sebahagian perawi menambahkan dalam riwayat masing-masing daripada sebahagian yang lain. Yani ada berlebih kurang mereka dalam riwayat itu, ni begini, ni begini, ada lebih kurang lah, tapi dia gabungkan semua.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud beriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir daripada rakaat-rakaat yang tersebut itu sebanyak 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minal khams. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk pada mana-mana daripada 5 rakaat itu, sampailah dia duduk pada rakaat yang terakhir. Pada ketika itulah dia memberi salam. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Numair daripada Hisham, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Kemudian beliau bersembahyang apabila mendengar azan subuh, 2 rakaat yang ringkas. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 8 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Kemudian dia bersembahyang. Qala Muslim, selepas witir, thumma ittafaqa, kemudian perawi, kedua-dua perawi itu, yaitu Musa bin Ismail dan Muslim bin Ibrahim, bersepakat menyebutkan 2 rakaat. Yani kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat dalam keadaan duduk. Apabila beliau mahu rokok, beliau berdiri lalu rokok. Wa yusalli baina adhanil fajr wal iqamah rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di antara adzan subuh dan iqamat 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud beriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Abi Sa'id Al-Maqburi, bahawa beliau pernah bertanya Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah adanya sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan, sama ada pada bulan Ramadan atau pada bulan yang lain, daripada 11 rakaat, di mana beliau bersembahyang 4 rakaat. Usahlah ditanya tentang keelokan dan panjangnya sembahyang itu. Kemudian bersembahyang lagi 4 rakaat. Usahlah ditanya tentang eloknya dan panjangnya sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang lagi 3 rakaat. Qalat Aisyah, kata Aisyah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau tidur sebelum berwitir? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku ataupun 2 mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham, katanya, aku telah menceraikan istriku. Selepas itu aku pergi ke Madinah untuk menjual tanah kepunyaanku di sana, untuk ku beli dengannya senjata buat berperang. Nak jual tanah sana, nak beli senjata untuk pergi perang. Tetapi aku telah bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, sebenarnya telah ada pun segolongan dari kalangan kami, segolongan orang dari kalangan kami, yakni sahabat, iaitu zaman now kan, nak buat begitu, ini sepok kamu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Dan baginda bersabda, laqad kana lakum, dia baca ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya ada untuk kamu pada Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Aku pun pergi kepada Ibnu Abbas, lalu bertanya dia tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata,
Aku nak tunjukkan kepadamu orang yang paling tahu tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan takdir begini, mahukah aku tunjukkan kepadamu orang yang paling alim tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kamu pergilah kepada Aisyah. Aku pun pergilah, dan aku minta Hakim bin Aflah menemaniku, tapi dia tak mahu. Aku minta juga dengan sepenuh hatiku, barulah dia pergi bersamaku. Kami pun meminta izin untuk bertemu dengan Aisyah. Aisyah bertanya, siapa ni? Qala, dia berkata, ini Hakim bin Aflah. Aisyah berkata, siapa bersamamu itu? Dia jawab, dia kata, Sa'ad bin Hisham. Aisyah berkata, Hisham bin Amir yang terbunuh pada hari Uhud itu kah? Hakim berkata, Sa'ad berkata, qultu, saya pun jawablah, ya. Qalat, Aisyah berkata, ni'mal mar'u kana 'amiran. Itu orang yang baik sekali, orangnya bagus benar tu, Amir, orangnya bagus sekali. Qala, perawi berkata, saya pun kata, wahai ummul mukminin, yakni Sa'ad itulah, kamu ceritakanlah kepadaku tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, kamu tak baca ke Al-Quran? Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran itu sendiri. Yang tersebut dalam Al-Quran itulah pribadi Rasulullah. Qala, perawi berkata, saya pun tanya lagi, ceritakanlah kepadaku tentang qiyamul lail, sembahyang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, kamu tak baca ke Al-Quran? Ya ayyuhal muzammil. Sa'ad berkata, saya jawab, memang saya baca. Aisyah pun berkata, sesungguhnya awal surah ini turun. Bila turun, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan sembahyang malam sampai bengkak kaki-kaki mereka. Allah Subhanahu wa taala menahan penghujung surah itu di langit selama 12 bulan. Mana Allah tak turun lagi hujung ayat itu selama 12 bulan. Kemudian akhir surah itu turun. Maka sembahyang malam itu jadilah sunat. Setelah ia merupakan suatu yang fardu. Qala, perawi berkata, saya pun kata, ceritalah kepada saya tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, kana yutiru bi 8 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berwitir 8 rakaat. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir, kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lagi, bersembahyang 1 rakaat yang lain. La yajlisu illa fi ats-tsaminah wat-tasi'ah. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8 dan yang ke-9. Dan dia tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang ke-9. Kemudian baginda bersembahyang lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itulah 11 rakaat. Wahai anakku, falamma asanna, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tua, telah berumur dan telah berisi tubuhnya, telah agak berisi tubuh, orang kata, autara bi 7 rakaat, baginda hanya berwitir dengan 7 rakaat sahaja, di mana dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6 dan yang ke-7, dan tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang ke-7. Kemudian baginda mengerjakan 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itulah 9 rakaat, wahai anakku. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersembahyang sepanjang malam dengan sepenuhnya hingga ke pagi, dan tidak pernah juga membaca Al-Quran dalam suatu malam sampai habis, sama sekali. Tidak pernah juga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan dengan menyempurnakannya selain daripada bulan Ramadan. Dan baginda apabila bersembahyang, apabila mengerjakan sesuatu sembahyang, baginda akan mengekalinya, akan terus melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tertidur pada waktu malam, dia akan bersembahyang 12 rakaat pada waktu siang. Perawi berkata, saya pun pergi kepada Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya, yakni apa yang dijawab oleh Aisyah, apa yang diceritakan oleh Aisyah itu. Ibnu Abbas pun berkata, hadza wallahi huwal hadis. Inilah demi Allah hadis yang sebenarnya, hadis yang lengkap. Kalaulah aku bercakap dengannya, tentu aku pergi kepadanya untuk bermusyafahah, untuk mendapat hadis ini dari bibir ke bibir, dari mulut ke mulut. Qala qultu, qala perawi berkata, yang di Sa'ad, saya pun kata, kalaulah saya tahu engkau tidak bercakap dengannya, tentu saya tak cerita hadis ini kepada engkau. Riwayat satu lagi serupa tu juga dari segi maknanya. Cuma perawi di dalam riwayat ini, dia kata Nabi SAW bersembahyang 8 rakaat. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Pada rakaat yang ke-8 itu Nabi SAW duduk dengan mengingati Allah, menyebut Allah, kemudian berdoa, kemudian memberi salam, yang memperdengarkan kepada kami. Salam dia tu lah, dia memperdengarkan kepada kami. Kemudian dia bersembahyang pula 2 rakaat dalam keadaan duduk selepas memberi salam itu. Kemudian dia bersembahyang pula 1 rakaat. Itulah 11 rakaat, wahai anakku. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tua dan telah berisi tubuhnya, beliau mengerjakan 7 rakaat dan bersembahyang 2 rakaat dalam keadaan duduk selepas dia memberi salam. Bima'nahu, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini, tetapi terhenti setakat musyafahah, perkataan musyafahah yang tersebut dalam hadis sebelum ini. Yang ini tidak ada selepas itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis serupa tadi juga, cuma dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam yang memperdengarkan kepada kami salamnya itu, seperti mana riwayat Yahya bin Sa'id tadi. Dalam riwayat satu lagi serupa tu juga, cuma dia kata wa yusallimu taslimatan. Tadi tasliman, ni taslimatan, yusmi'una, serupa juga, makna dia serupa. Jadi dia beri satu salam yang memperdengarkan kepada kami, yakni salamnya itu. Kita baca lagi. Riwayat daripada Aisyah, beliau ditanya tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam. Dia pun menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang Isya dengan berjemaah, kemudian balik kepada ahli keluarganya, balik kepada ahlinya, fayarka'u 4 rakaat. Baginda pun bersembahyang 4 rakaat, kemudian dia pergi ke tilamnya dan tidur dalam keadaan air sembahyangnya tertutup dekat kepalanya dan berus giginya terletak, yakni dekat kepala dia tu juga, sehinggalah Allah membangkitkannya pada waktu yang dibangkitkannya pada waktu malam. Jadi sehingga Allah membangkitkannya pada waktu yang dikehendakinya. Bila bangkit, Nabi SAW berus gigi dan mengambil air sembahyang dengan sempurna. Kemudian berdiri, pergi kepada musallanya, tempat sembahyangnya. Di situ dia bersembahyang pula 8 rakaat. Di mana dibacanya dalam 8 rakaat itu Ummul Kitab dan 1 surah daripada Al-Quran dan apa-apa lagi yang Allah kehendaki, yakni daripada Al-Quran, mana tak tetaplah. Nabi SAW tidak duduk pada mana-mana
daripada rakaat itu sehinggalah pada rakaat yang ke-8. Tetapi dia tidak memberi salam. Dia membaca pada rakaat yang ke-9, kemudian duduk. Baca tu mana berdirilah, bangun pula. Kemudian duduk, lalu berdoa bima sya'allahu an yad'uhu, dengan doa yang dikehendaki Allah dia membacanya, dan memohon kepada Allah, menyatakan kegemaran ataupun kesukaannya beribadat kepada Allah itu. Wa yusallimu taslimatan, dan beliau memberi satu salam, satu sahaja salam yang kuat, hampir-hampir menyedarkan ahli keluarga dalam rumah tu, kerana kuatnya salamnya itu. Kemudian Nabi SAW membaca dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Baca apa? Ummul Kitab, surah Fatihah, dan dia rukuk dalam keadaan duduk. Kemudian baca pada rakaat yang kedua pula, dalam keadaan baca pula pada rakaat yang kedua, lalu rukuk dan sujud dalam keadaan duduk juga. Thumma yad'u ma sya'allah, kemudian dia berdoa apa-apa yang dikehendaki Allah, yakni apa-apa yang ditakdirkan Allah, dia berdoa, kemudian memberi salam. Wa yansarifu, dan meninggalkan tempat sembahyangnya itu. Begitulah terus menerus, begitulah sentiasa sembahyang Rasulullah SAW itu, sehinggalah dia berisi tubuhnya, sehingga badana atau baduna atau badana boleh berlaku, sehingga berisi tubuhnya. Ini agak gemuk lah sikit. Pada ketika itu dikuranginya daripada 9 rakaat tadi 2 rakaat, dengan menjadikan 6 rakaat dan 7 rakaat sahaja. 7 tu makna sekali dengan witir lah, akhir sekali. Wa raka'atai, dan 2 rakaat selepas itu dalam keadaan duduk, sehinggalah qubida ala dhalika, sehinggalah Allah mewafatkan Nabi SAW, sehinggalah baginda wafatlah gitu. Hadis satu lagi serupa tu juga, qala yusalli al-isya thumma ya'wi ila firashi. Nabi SAW bersembahyang isya, lepas tu dia pergi ke tempat tidurnya. Tidak disebut pula dalam riwayat ini 4 rakaat mula-mula balik. Tak ada sebut. Dan hadis seterusnya dikemukakan oleh perawi dalam riwayat ini. Wa qala fihi, dalam riwayat ini disebutkan Nabi SAW bersembahyang 8 rakaat di mana baginda menyamakan dalam 8 rakaat itu dalam bacaan, rukuk dan sujudnya. Tetapi dia tidak duduk pada mana-mana rakaat daripada 8 rakaat itu, kecuali pada yang ke-8-nya. Kerana pada ketika itu dia duduk, lepas tu bangun pula, dan tidak memberi salam lagi pada rakaat yang ke-8. Dia bersembahyang pula 1 rakaat untuk mewitirkan sembahyang-sembahyangnya yang sebelum itu dengannya. Mewitirkan itu makna mengganjilkan. Thumma yusallimu, kemudian dia memberi 1 salam dengan meninggikan suaranya, hatta yuqizana, sehingga menyedarkan kami. Thumma saqa ma'nahu, kemudian dia mengemukakan makna hadis ini seterusnya. Begitulah panjang, dan bab ni panjang lagi. Tak apalah, sekat tulis dulu nampaknya. Kita tengok. Ini mula bab salatil lail. Sembahyang malam. Sembahyang malam itu sebenarnya sudah bermula dah sebelum pada ni. Cuma sekarang ni nak cerita kaifiat sembahyang malam. Ada pun sebelum pada ni suara derah ke apa, akak suara sembahyang malam, dua-dua tu sudah mula dah sembahyang malam. Cuma ni bab khusus tentang kaifiat sembahyang malam tu, sebanyak mana yang ada daripada Nabi SAW dikumpulkan di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan sembahyang malam? Kita kena ingat istilah ni terlebih dahulu sebelum pergi lebih jauh, iaitu dalam kitab-kitab hadis ni dia ada 2 bab yang berbeza. Satu
salatul lail, ataupun orang panggil qiyamul lail. Satu lagi qiyam Ramadan, orang panggil. Itu dia akan ada dalam kitab ni pun akan ada bab qiyam Ramadan, sembahyang bulan Ramadan dengan sembahyang malam. Hak maksud sembahyang malam ni ada semua. Bulan Ramadan kau tidak bulan Ramadan kau ada semua. Orang panggil juga sembahyang tahajud. Sembahyang witir termasuklah juga. Sembahyang malam tu orang panggil. Kalau nak kira sembahyang malam ni, Maghrib pun malam dah, bukan masuk dah malam. Isyak pun malam dah, sembahyang malam. Tapi hak ni dalam istilahnya tidak gitu. Istilah sembahyang malam ni hak selepas isyak. Maghrib dan isyak tu tak termasuk. Dalam istilah hak ni, bila dia kata qiyamul lail, salatul lail tu hak selain daripada hak dua tu. Iaitu tahajud, witir. Itu hak tu maksud sembahyang malam. Ataupun sembahyang-sembahyang lain lah, tidak niat dengan niat tu. Itu yang dimaksudkan dengan qiyamul lail ataupun salatul lail. Adapun qiyam Ramadan, itu hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Dan yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan ialah sembahyang tarawih. Man qama ramadana, itu adalah hadis tu. Qiyam Ramadan, hak tu maksudnya sembahyang tarawih. Itu dia ada beza. Setengah orang dia keliru. Dia kata sembahyang bulan Ramadan itu, yakni qiyam Ramadan itu tidak lain dan tidak bukan ialah qiyamul lail ataupun salatul lail. Itulah yang jadi keliru. Kekeliruan itu nanti kita akan tengok akan datang. Nampaklah di mana jadi keliru tu kalau faham gitu. Padahalnya kalau kita tengok molek dalam kita hadis mana-mana, dia ada bab suku. Qiyamul lail suku ataupun salatul lail suku, qiyam Ramadan suku. Maknanya hak lain-lain. Kalau hak tula pada buat sebab lah. Gitu. Kita akan dapati dalam riwayat-riwayat ini ada perbezaan. Ada sebanyak ni sebelah, ada 13, macam-macam ada. Ada lebih lagi daripada tu, ada kurang lagi daripada tu. Terutamanya kalau kita baca tadi kan, bila Nabi SAW telah tua, telah berumur, dia kurang. Ini menunjukkan boleh berlaku. Itu je. Tetapi hak paling banyaknya, hak paling biasanya antara 11 13 tu. Tu hak paling biasa, paling banyak. Jadi kalau kita nak buat, kalau check out tu lah, buat tu 11 ataupun 13. 11 ataupun 13. Walaupun hak lain-lain itu pun boleh berlaku. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita akan dapati dalam riwayat ni, saat ni kita tak baca habis lah sebab panjang riwayat. Dalam bab ni panjang. Ada kalanya Nabi SAW lepas witir tu dia tak ada dah sembahyang. Lepas tu bila masuk subuh, dia sembahyang 2 rakaat subuh. Gitulah. Mana witir tu sebelum masuk subuh. Witir tu yang terakhir. Ada kalanya sebahagian yang tadi kita sudah tengok dah, dia ada lagi sembahyang lepas witir tu. Lepas pada witir tu dia ada lagi sembahyang, yakni sebelum daripada masuk subuh ada lagi. Apa maksudnya? Sedangkan kita tahu kan dalam hadis yang masyhur iaitu ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Akhir sembahyang malam kamu tu, kamu sudahilah dengan sembahyang witir. Itu ada. Tapi apa kadang-kadang dia buat gini? Nak menunjukkan boleh juga, bukan wajib. Dia kata kamu letakkanlah sembahyang witir tu pada terakhir sekali. Sembahyang malam kamu letakkanlah yang terakhir sekali. Hak tu ij'alu tu amar di situ, perintah situ, bukan makna wajib.
Mana boleh, hak lebih baik saja, hak lebih molek. Kalau buat sebelum pada tu pun boleh, selepas pada tu ada lagi hak lain, boleh. Nak sembahyang witir sebelum tidur pun boleh, selepas tidur pun boleh. Kalau sebelum tidur kita sembahyang dah, lepas tu kita bangun, tidak jadi masalah apa-apa. Kalau nak sembahyang lagi, boleh berlaku. Cuma apa ni, hak lebih molek, bukan tak molek. Tak molek lagu mana Nabi SAW sendiri buat. Hak lebih molek, iaitulah witir tu yang terakhir. Itu saja maksudnya. Jangan kita anggap ij'alu akhir salatikum bil lail, itu maknanya mesti kena buat lagu tu, tak boleh buat lagu lain. Tidak gitu maksudnya. Tak apalah. Lepas tu kita tengok riwayat. Mula-mula sekali riwayat Aisyah. Sebab apa? Ya, dia buat mari Aisyah, banyak ni dia Aisyah. Sebab Ibnu Abbas pun tadi kita sudah baca dah, bila orang pergi tanya dia, dia kata pergilah dekat orang yang lebih tahu, paling tahu tentang witir, tentang sembahyang malam Nabi SAW. Siapa dia? Aisyah. Dia suruh pergi. Maknanya Aisyah tu tahu sangat. Lepas tu kita tengok Aisyah ni kadang royak gini, kadang royak gini. Apa tu dia tahu sangat lah tu, dia royak gini, tak serupa tu. Apa faedahnya untuk kita? Faedahnya untuk kita, kita boleh buat lagu ni boleh berlaku, asalkan ada Nabi buat. Kita tak boleh kata itu bercanggah, sekali royak lagu ni, sekali royak ni. Bukan dia sembahyang lemah saja, nak malam sembahyang. Jadi berbeza-beza tu mengikut keadaan. Begitulah juga dengan kita, faedahnya untuk kita. Kalau dalam keadaan kita letih, buat banyak ni. Kalau dalam keadaan berasa cekak, buat lebih. Gitu. Itu faedahnya. Kita tidak boleh kata hadis Aisyah itu muttarib, tak tetap, kadang gini. Setengah orang dia kata gitu, tak betul tu. Tidak muttarib namanya lagu tu. Sebab apa? Sebab kita boleh faham, berbeza tu berbeza keadaan. Dia kata Nabi SAW bersembahyang pada waktu malam 10 rakaat, dan dia witir bisa jidatin, bukan dengan satu sujud witir, bukan sujud saja, bukan gitu. Ni bahasa hadis, bahasa Quran. Sajdatin tu maknanya satu rakaat. Itu maknanya. Wa yutiru bisajdatin, yani bi rak'atin. Dia berwitir dengan satu rakaat. Bukan dalam hak satu rakaat tu ada sujud saja, tak juga, tak kena. Hak tu yang kita kena faham tu. Wa yutiru bisajdatin, makna bukan makna dia sembahyang witir tu sujud dia tidak serupa dengan sembahyang lain, sujud dia dua. Tak betul faham lagu tu. Sekarang tak betulnya. Yang keduanya, dia berwitir tu dengan sujud saja. Rokok tak ada, qiyam tak ada, sujud saja. Semua sujud syukur misalnya. Adakah lagu tu? Tak betul. Semua tak kena. Hak kenanya sajdatin di sini dengan makna rakaatin, satu rakaat. Bila satu rakaat, supaya rakaat lain itu ada sujud lah, sujud dua lah. Rokok sah, semua lain-lain. Begitu. Wa yasjudu sajdatayil fajr, dan Nabi SAW bersujud dua sujud fajar. Dia guna perkataan lagu tu, bukan makna sujud saja. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat fajar. Ini orang panggil itlaqil juz wa iradatil kull. Dalam balaghah tu. Sebab itulah syarat nak faham hadis, nak itu hadis ni, dia kena reti ilmu-ilmu tu. Kalau tidak, tak boleh jadi salah. Dia faham makna sujud, dia sujud. Tak boleh lagu tu. Sujud dengan makna sembahyang, satu rakaat dia. Itlaqil juz wa iradatil kull, orang panggil. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Gitu. Lagu tu lah. Selalu digunakan di dalam Quran pun hadis. Quran pun sebut lagu tu juga, dalam hadis pun sebut lagu tu juga. Apa? Nak ayatnya ni adalah satu juzuk yang penting. Satu juzuk yang penting daripada rakaat itu.
ataupun sembahyang. Itu jadi fadzalika 13 raka'atan, itu jadi 13 rakaat. 13 tu kira sekali dengan sunat subuh. Sunat subuh 2 rakaat. Sebelum pada tu 11. Dan dia witir 1. Di sini dalam riwayat ni tak ada sebut sebelum pada tu duduk ke, dua duduk, bui salam tiap-tiap 2 rakaat, tak ada sebut. Dia sebut secara umum. Kita pergi pula kepada riwayat yang kedua, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 11 rakaat. Dia berwitir dengan 1 rakaat daripada sebelah. Daripada hak sebelah tu, 1 daripadanya adalah witir. Bila selesai daripada semua tu, dia menyengging, dia berbaring di atas lambung kanannya. Dia akan berbaring itulah baring di atas lambung kanan, baring gitu. Lepas tu tak apalah. Riwayat daripada Aisyah lagi, Nabi SAW selepas daripada sembahyang Isyak, dia bersembahyang sampai ke terbit fajar tu. Antara itulah, dalam masa tu dia sembahyang 11 rakaat. Yusallimu min kulli thintain, baru sebut, di mana baginda memberi salam pada setiap 2 rakaat. Tadi sebut secara umum, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, begitulah. Wa yutiru bi wahidah, dan dia berwitir dengan 1 rakaat. Mana witir? 1 rakaat daripada hak sebelah. 1 rakaat daripada hak sebelah. Lepas tu Nabi SAW dalam sujud dia tu, dia sujud lama ni sembahyang malam. Selama mana? Kadar seseorang daripada kamu tu baca ayat tu, maksud ayat Quran 50 ayat. 50 tu kita kata sederhana lah. Sujud tu lama. Pada doa dia sujud lama. Duk tasbih lah. Banyak lah tasbih. Doa pun boleh. Sebab doa dalam sujud tu boleh. Tu benda dalam sujud. Baca ayat tak ada. Qadrama, qadar sepanjang ataupun selama seseorang daripada kamu baca 50 ayat. Bukan nak suruh baca ayat dalam tu, dalam sujud tu tak boleh. Kalau baca ayat pada masa lain lah, dalam sembahyang kau ketika qiyam kau ataupun tidak ketika qiyam kau, dalam keadaan baca biasa ni 50 ayat selama mana? Selama tu. Bukan nak ayat sini baca ayat tu dalam sujud tu dah tak boleh. Baca ayat dalam sujud tu dia kena baca ketika qiyam, tak boleh dalam sujud, haram baca, haram. Kecuali hak doa, bukan sebagai Quran lah baca, bukan sebagai surah, bukan sebagai apa. Doa sebagai doa lain. Kalau tidak tak boleh. Sebab apa? Sebab Quran itu tinggi. Tinggi. Itu maksud dia. Dia kena baca pada ketika duduk betul. Dan kita kena tegakkan, laksanakan Quran itu. Itu maksudnya. Nak melaksanakan Quran ni lah ke mana? Dalam keadaan berdirilah kita bersedia, kita gagah, kita kuat. Nak buat Quran tu, nak melaksanakan Quran tu dalam keadaan begitu. Tak boleh dalam keadaan sujud. Sujud tu menunjukkan hina, rendah. Tak boleh letak Quran tu mana rendah gitu. Itu maksud dia nya. Sebelum mengangkat kepalanya, bila muazzin selesai al-ula tu, bil ula tu makna bil munadatil ula, yakni seruan yang pertama, yakni azan subuh lah. Dia pun bangun sembahyang 2 rakaat ringkah. Lepas tu dia baring di atas lambung kanannya sampai mari muazzin. Sampai mari muazzin. Boleh dah ni tubik. Kata begitulah. Boleh dah tu. Wahai Rasulullah, boleh dah semua. Ada berlaku dah. Lepas di sini kita nampak 2 rakaat. Hak akhir tu pun yang ke-10, 9, 10. 2 rakaat juga beri salam. Lepas tu 1 rakaat. 1 rakaat berasingan lah ni.
barulah ada makna setiap 2 rakaat dia beri salam, setiap 2 rakaat beri salam. Yang terakhir tu pun 2 rakaat beri salam juga, yang ke-10. Lepas tu bangun takbir semula 1 rakaat, hak tu witir. Inilah pegangan 3 imam besar, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Imam Abu Hanifah kata tak boleh semaya witir lagu tu, tak boleh. Dia tak pegang ni, dia tak pegang. Ni pegangan ni dia tak boleh, dia tak boleh pegang ni. Dia kata hak lain. Iaitu semaya witir kena 3 rakaat supaya maghrib. 1 salam, bukan 2 salam. Orang lain kata sebab baru ni lah kita sudah cerita dah, iaitu 3 rakaat 2 salam, itu witir. Mana hak akhir 2 rakaat tu pun niat witir dah. Lepas tu hak solat lagi tu pun sebagai witir juga. Mana witir tu 3 rakaat 2 salam. Satu lagi witir tu hak 2 rakaat sebelum witir tu pun niat sunat. Hak biasalah 10 pada tu. Hak witir tu niat tu hak tu witir, hak sebenar. Mana witir tu rakaat dan 1 salam. Bukan 3 rakaat 2 salam, bukan 3 rakaat 1 salam. Bukan. Itu ada beberapa pendapat lah. Nak mana-mana tu tak apalah tu. Dia ada berlaku riwayat. Itu perkara yang perlu kita perhati di sini. Dia witir dengan 1 rakaat. Bagi orang Hanafi ada masalah lah sini. Selagi dalam riwayat-riwayat akan datang ni kita akan jumpa Nabi SAW sembahyang 8 rakaat tu kan tak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Tak boleh juga Hanafi, tak boleh lagu tu. Makna bagi dia witir tu 3 saja. 5 tak boleh, 8 tak boleh, semua tak boleh. Dan 3 rakaat serupa dengan maghrib itulah. Rakaat yang kedua ada duduk tapi tak ada salam. Naik rakaat yang ketiga tu lepas tu duduk baru beri salam. Lagu tu je. Jadi hadis-hadis ni bercanggah dengan pendapat pokok dia. Dia kena takwil, susahlah pokok dia. Tapi bagi orang lain dia kata benda ni sembahyang ni luah, boleh sembahyang malam ni, lagu ni boleh ikut tak apa. Sebab ada berlaku dalam hadis. Ikutlah. Apa ke mana-mana. Ada berlaku. Hak 2 rakaat pun ada. Setiap 2 rakaat beri salam. Jelas dalam riwayat ni dia memberi salam pada setiap 2 rakaat. Memberi salam, bukan duduk tahiyat dah. Memberi salam. Jelas. Jadi dia tak boleh pakai. Dia kena tengok hadis lain. Situ. Walau bagaimanapun hadis ini dijadikan pegangan, salah satu pegangan oleh mereka orang-orang Hanafi tentang lewatnya semaya subuh. Dari segi hak witir tadi dia tak boleh nak ambil situ. Dia kadang-kadang ulama ni kita tengok dia satu hadis tu dia tak pakai sebahagian, tapi sebahagian yang lain dia pakai. Orang lain pula bahagian ni dia pakai, bahagian ni dia tak pakai. Dia ada. Hak tu dalam usul fiqh bincang panjang lah tu. Lagu mana kaedah boleh ke tidak? Tidaklah makna kalau seseorang ulama mujtahid tu bila dia tolak suatu perkara yang sabit dalam satu hadis tu dia tak boleh pakai adalah hak lain hadis tu. Tidak gitu. Tidak gitu. Mengikut kaedah usulnya tidak gitu. Dengan sebab itulah hadis ini menjadi pegangan orang-orang Hanafi selain daripada hadis-hadis yang kita akan jumpa akan datang, iaitu dia pun semaya 2 rakaat yang rekah. Lepas pada tu dia baring di atas lambung kanan sampai mari muazzin. Riwayat. Di sini kata dia Nabi SAW sembahyang subuh ni isfar. Pada waktu isfar. Isfar tu waktu kalau kita bahasa Kelantan ni jelas benar, cerah tanah. Waktu cerah tanah. Maknanya nampak dah lebih kurang. Tidak kata gelap sepuluh malam lagi dah. Tidak lagu tu. Sebab apa? Dia pegang Nabi lepas pada orang bas subuh dia sembahyang. Dia sembahyang. Lepas pada tu dia baring. Baring tu lama.
Kalau lepas pada subuh tu, lepas pada ban tu, kadang semaya 2 rakaat, lepas tu qomat selalu, tak payah baring lagu ni, tak payah pergi royak. Ni kena royak sama lah nak pagi ni. Dia kata. Bukan dengan qomat dah, dia tak akan qomat. Sehingga beberapa ketika lama duduk. Lepas tu barulah Datuk Bilal tu pergi royak kepada Nabi SAW. Barulah Nabi keluar. Gitu cara dia. Dia pegang, pupuk dia pegang ni bahagian akhir ni. Tapi orang lain kata lagu lain. Tidak, sembahyang subuh itu pada waktu ghalas, waktu lebih afdal. Masalah afdal saja, dia pun kata kalau sembahyang di awal waktu subuh boleh juga, cuma lebih afdal pada masa tu, pada masa isfar tu, masa cerah tanah tu lebih afdal. Tapi kalau sembahyang di awal waktu boleh juga. Orang-orang mazhab lain seperti Syafi'i, Malik gapo, dia kata hak moleknya, hak lebih afdalnya waktu ghalas lah, awal waktu. Walaupun boleh juga waktu cerah tanah tu pun boleh juga, selagi tak tubik tari dah, orang panggil tunai lah. Tapi kurang molek, hak paling moleknya awal. Itu khilaf, itu masalah khilaf, tak apalah. Riwayat daripada asal lagi supalah, wa yutiru biwahidah wa yasjudu sajid, supa tu lah. Cuma dalam riwayat asal lagi ni, apabila muazzin diam daripada ban subuh tu, wa tabayyana lahul fajr, dan telah nyata fajar kepada Nabi, telah nyata fajar. Sini pegangan demo tu lah, telah nyata fajar ni lagu mana, betul-betul masuk subuh tu, betul-betul ni nak tahu lagu mana, cerah tanah lah kata dia, barulah nyata. Sini dia faham situ lah, wa tabayyana lahul fajr, bukan dengan ban tu nyata subuh, tidak. Hak tu masuk waktu subuh, nyata subuh ni jelas dah, orang nak ban tu mestilah masuk waktu subuh. Nabi SAW tak kata apa hak tu, tapi nak kira dia semayang, dia tubik semayang tu waktu mana, iaitu ketika tabayyana lahul fajr, kata pokok dia. Dia pegang dengan hujung ni lah, dia pegang dengan hujung. Nyata tu lah ke mana? Nyata tu lah ke mana? Iaitu dengan cerah lah, cerah tanah. Orang-orang lain kata nyata kepadanya fajar itu maksudnya betul-betul masuk subuh. Pokok dia kata dah, kalau tak masuk subuh ban waktu dia, tak boleh ban. Kalau tak masuk subuh betul-betul lah, masuk dah subuh, dia tahu dah tu. Tabayyana lahul fajr ni maknanya dia lewat lagi. Gitu. Bagi mereka sembahyang subuh lebih lewat ni lebih afdal. Janganlah dekat dah naik tari benar tu. Tu dia pun kata makruh tu. Boleh jadi sampai ke peringkat haram. Bahkan dia ni kalau mengikut mazhab Hanafi lah, pada ketika naik matahari tu tak boleh sembahyang. Nak start sembahyang pada ketika matahari tu tengah naik, tak boleh. Orang lain tak apa, tak kira masa mana dan sembahyang. Orang dia susah, tak boleh, kena betul-betul naik dulu, baru boleh sembahyang. Tengah nak naik tu tak boleh. Tu tak boleh bagi dia. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Aisyah lagi, katanya Rasulullah SAW bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Dia berwitir dengan rakaat-rakaat tu dengan 5. Ini menunjukkan witir tu 5 rakaat. Niat witir selalu tu 5. Boleh juga apa tu. Hak sebelum pada tu tidak niat witir, niat kau lain lah, niat sembahyang sunat. Hak ni witir dengan 5 rakaat boleh. Orang-orang Hanafi susahlah ni. Sebab apa ni? Dia kata yutiru minha bi khamsin, dia berwitir dengan 5 rakaat daripadanya. 5 rakaat tu diniatnya sebagai witir. Tetapi witir tu 5 pun tak apa, sebab rakaat tu dia ganjil kan, jadi witir lah. Witir tu dia mesti ada hak ganjil. La yajlisu fi syai'in min al-khams, dia tidak duduk pada mana-mana rakaat tu kecuali daripada hak 5 rakaat tu, kecuali hak yang terakhir, dan dia beri salam. Rakaat yang terakhir tu baru duduk. Sebelum pada tu rakaat yang kedua tak duduk, rakaat yang keempat tak duduk, yang ketiga yang pertama tu memanglah waktu tak duduk, dia tak duduk. Duduknya pada rakaat yang kelima. Bila duduk pada rakaat yang kelima, beri salam apa pada masa tu, rakaat yang kelima. Dan dia witir, dia sebut sini dia berwitir dengan 5 rakaat daripada hak 13 tadi. Daripada hak 13 tu 5 daripadanya dia berwitir dengan niat witir. Ini menunjukkan witir boleh lebih daripada 3.
5 pun boleh. Orang Hanafi kata tak boleh tu, itu pendapat dia lah, ikut dia lah. Dia pegang dengan orang lain, hak ni terpaksa dia kena ke tepi, tak boleh lah. Tu benarnya. Jadi kita puak-puak ahlul hadis tengok ada, dah ada, tak apa, boleh. Boleh lah. Nak lagu mana apa? Dah ada. Ada sahih, hasan kau boleh pakai. Apa ya kita siapa tak pakai hak ni langsung. Dah, kalau Aisyah sendiri kata yutiru minha bi khamsin, dia sendiri kata. Apa yang kita tak boleh buat? Dan Nabi buat. Gitu. Lepas tu Imam Abu Daud nak menguatkan lagi hak ni, dia kata rawahu Ibnu Numair an Hisham nahwahu. Nak ayatnya bukan Wahid saja yang meriwayatkan lagu ni, Ibnu Numair juga meriwayatkan lagu ni juga. Benda yang sama. Jadi kau kuat bila perawi itu bukan seorang. Riwayat daripada Aisyah lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Kemudian dia bersembahyang bila dia dengar azan subuh 2 rakaat yang ringkas. Adakah di sini hak 13 tu termasuk hak 2 rakaat ni ataupun tidak? Tidak disebutkan. Disebut secara umum gitu. Dalam riwayat ni tidak sebut dengan jelas, cuma secara umum. Riwayat daripada Aisyah lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang malam 13 rakaat. Dan dia bersembahyang 8 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Thumma yusalli. Kemudian dia bersembahyang. Qala Muslim. Jadi bersembahyang selepas witir itu. Thumma tafaqa. Selepas witir dia bersembahyang pula 2 rakaat dalam keadaan duduk. Maknanya ada lagi lepas witir itu sembahyang 2 rakaat. Walaupun dalam keadaan duduk ada sembahyang. Tadilah hak kita kata, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suruh letak witir tu hak terakhir sekali, hak tu hak lebih molek. Ni dia sendiri buat. Lepas pada hak witir tadi dia selesai dah buat witir tu, dia buat lagi hak 2 rakaat. Hak ni sebelum subuh ni. Bila dia nak rokok, fa idza arada an yarka'a, bila dia nak rokok, dia sembahyang sambil duduk kat sana, dia pun bangun diri dulu, lepas tu rokok dalam keadaan daripada berdirilah rokok. Dan dia bersembahyang di antara azan fajar dan iqamat 2 rakaat. Mana 2 rakaat sunat subuh tu suku, dia witir tu sudah selesai dah. Selepas selesai witir, lepas tu sembahyang sunat lagi 2 rakaat. Ini menunjukkan boleh lah. Boleh molek juga, tapi tidak molek benar. Nabi SAW buat ayat boleh, harus boleh. Tapi hak lebih banyaknya dia buat witir tu terakhir, di akhir sekali. Lepas tu riwayat daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman, dia kata dia tanya Aisyah isteri Nabi SAW, lagu mana sembahyang Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Dia pun kata Rasulullah pada bulan Ramadan, kalau tidak bulan Ramadan, kau tak lebih dia buat daripada 11 rakaat. 4 rakaat dia buat. Oh, tak usah tanya lah setara mana comel, tak boleh nak wayak comel sembahyang dia panjang, comel molek dia. Lepas tu dia sembahyang 4 rakaat pula, tak usah tanya lah, kata dia. Comel setara mana, comel sungguh, panjang. Lepas tu dia sembahyang pula 3 rakaat. Dia sembahyang pula 3 rakaat. Lepas itu Aisyah pun kata, tak apalah, ni lah ramai orang keliru ni. Orang kata sembahyang tarawih tu 8 rakaat. Salah satu hadis hak dia pegangnya, antara hak kuatnya hak ni, dalam mana-mana buat ni. Sebenarnya dia keliru. Hak ni cuba perhati ni dalam bab dia ni, Imam Abu Daud mari ni. Dalam bab salatul lail, tidur dulu. Tadi kita sebut dah, kalau qiyam Ramadan lain, qiyamul lail lain. Hak ni dalam bab qiyamul lail ataupun salatul lail, dalam bab tu. Sekarang yang kita kena tengok. Yang keduanya, orang tanya ni takut-takut dah bulan Ramadan ni. Abu Salamah ni duk tanya ni, takut-takut lah bulan Ramadan ni Nabi buat lebih lah sembahyang tahajud daripada bulan-bulan lain bilangannya. Nak tahulah hak tu. Aisyah kata hak tahajud tu tak ada, lagu tu serupa je. Serupa bulan Ramadan, kalau tidak bulan Ramadan kau serupa. Kalau lah hak ni orang tanya ni tentang sembahyang tarawih, apa makna dia kata bulan Ramadan, kalau tidak bulan Ramadan, mana ada bulan tidak Ramadan tu ada tarawih, mana adanya.
Jelaslah sini pertanyaan ni tanya tentang tahajud. Kalau bukan bulan Ramadan, mana ada tarawihnya. Jadi di sini soalan di sini ni bukan tanya tentang sembahyang tarawih, tanya tentang sembahyang tahajud, sembahyang malam. Sembahyang malam termasuk witir ke apa tu, tak orang panggil sembahyang malam. Hak tu kalau tidak, tak ada makna dia kata wala fi ghairihi, bulan Ramadan kau tidak bulan Ramadan kau. Hak ada belaka ni pada bulan Ramadan kau tidak bulan Ramadan ni, sembahyang gapo? Sembahyang malam, sembahyang tarawih tu tak ada pada bulan lain. Bulan Ramadan saja ada. Jadi tak kena orang nak buat ni sebagai dalil bahawa sembahyang tarawih tu lapar. Tak kena. Dia kena cari hak lain. Dia kena cari. Kalau hak ni tak boleh. Sebab apa? Ulama-ulama dulu faham dah. Sebab tu dia mari dalam bab kau dia. Sekarang yang kedua cuba tengok Aisyah jawab. Aisyah jawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Dengan sebab itu betul dah. Imam-imam besar duduk buat tu. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, besar-besar, imam besar-besar 20 rakaat. Hak tu. Hak ni tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan tarawih. Tetapi anda tidaklah kata tak boleh buat hak lapan tu, tidaklah kata siapa begitu. Mana benda ni benda khilaf. Tapi kalau nak buat hak ni dalil, tak boleh. Tu je ayatnya. Tak boleh. Ada riwayat yang lain. Tapi bagi apa yang ulama-ulama tak pakai? Sebab dalam Muwatta Imam Malik pun ada sebut hak lapan tu. Tapi Imam Malik sendiri bukan setakat 20, lebih pada 30 lebih. Dia je. Mana dia tak pakai riwayat tu, walaupun ada dalam kitab dia. Kalaulah hak tu yang lebih kuat bagi dia, tentu dia pakai hak tu. Orang lain pun tahu Imam Syafi'i itu hafal tu Muwatta tu, bukan dia tak tahu. Sebab apa dia tak pakai? Jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan jadi orang bersangka buruk dengan ulama-ulama, dengan mujtahidin. Jangan sama sekali gitu. Tak kena lah gitu. Demo tu orang-orang besar, orang-orang besar. Soal kita nak kata lagu ni ada, lagu ni itu soal lain. Tapi ulama-ulama yang pilih gitu tu bagi dia hak lebih kuatnya, hak tu hak lebih kuat gitu, sudah. Jangan pula kita kata bid'ah. Jadi maknanya imam-imam besar ni pun buat bid'ah lah. Berat tu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu, tak kena tu. Tak betul tu cara pengajian tu. Jangan siapa begitu. Kita nak buat soal lain. Ada Mullah Aliul Qari, ada orang tu orang ni kata lapan, soal lain. Memang ada kemudahan juga kalau lapan ni kepada hak tak cakap tu. Tapi jangan sampai kita kata bid'ah. Jangan. Orang-orang yang buat tu dia orang alim besar tu, mujtahid, bukan alim biasa. Kalau alim biasa ni pun kita kena hormat dah. Apatah lagi mujtahid yang besar-besar tu. Begitu. Hak ni tak ada kena guna. Sering kali mana kita dengar bila orang bicara cara kau sembahyang tarawih ni, dia mari hadis ni, tak tengok molek hadis ni. Tengok molek dulu. Lepas tu Aisyah pun kata, adakah engkau tidur sebelum berwitir? Mana Aisyah faham tidur sebelum berwitir tak boleh, batal sembahyang lah kira-kiranya tidur ni. Nabi SAW kata, Aisyah, mata aku ni, dua mata aku ni tidur, tapi hati aku tak tidur. Jadi maknanya Nabi SAW tak apa. Kira-kiranya Nabi SAW ada tidur lah sebelum pada tu. Cuma dia tidak sebut di sini. Tidur tu dalam sembahyang kau ataupun selepas sembahyang. Selepas 4 rakaat dia buat ke, misalnya dia tidur dulu, lepas tu dia buat pula, ataupun dalam sembahyang dia tidur. Dalam sembahyang dia tidur. Dia tidur ni kalau dalam sembahyang tak batal. Kalau luar sembahyang batal. Itu cerita bab batal sembahyang. Tidur ni panjang, dia ada bab dia suku. Waktu tu kita akan bicara situlah. Tapi mazhab Syafi'i sendiri pun tak batal kalau dalam sembahyang. Lepas tu dalam keadaan duduk tetap gitu. Duduk tetap punggung tu. Kalau di luar sembahyang tak batal je. Jangan rebah sampai terakak gitu.
Jangan sampai setara tu lah. Kalau selagi tidak sampai gitu, tak batal sembahyang. Tu di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang memang tak batal. Tapi bapa yang Aisyah tanya, kira-kiranya mengikut dia, hak dia fahamnya daripada hadis-hadis Nabi SAW yang lain, daripada perbuatan sahabat yang lain, kira-kiranya kalau tidur ni kena ambil air sembahyang. Nabi SAW ayat sini dia tidak lagu tu. Gitu. Dia tidak lagu tu. Kecuali kalau kita kata di luar sembahyang. Jadi Aisyah faham boleh jadi kira-kiranya lebih sesuai di sini di luar sembahyang. Jadi ni ayatnya hukum dia tidak serupa dengan orang lain. Ada ketikanya begini. Ada ketikanya Nabi SAW ni bila tidur sementara dia tidur. Bangun tu dia ambil air sembahyang. Dah ada juga lagu tu. Tidak kata kepada dia mudah ya dia. Dah. Lebih banyaknya dia ambil air sembahyang. Bila dia bangun tu dia gosok gigi nak. Bukan setakat ambil air sembahyang saja dah. Gosok gigi. Patut sembahyang. Tapi ada ketikanya tidak gitu. Ni macam dalam riwayat ni lah. Lepas tu riwayat satu lagi ni, Sa'ad bin Hisham dia kata aku cerah bini ni. Aku cerah bini aku. Lepas tu pergi ke Madinah nak jual tanah dia sana. Nak apa dia? Nak beli senjata, kelengkapan apa nak pergi perang. Tapi sebelum tu dia jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka pun kata, tak usah lah, tak usah buat lagu tu, tak kena tu. Puak-puak kita ada dulu ni orang nak buat lagu tu, nak tinggal anak bini ataupun nak cerah ke, lepas tu nak pergi perang biar mati syahid. Nabi tak beri. Nabi tak beri. Bukan lagu tu cara kita orang Islam. Nabi tak beri. Mu pun tak kena lagu tu. Jadi cerita orang ni bila Nabi, sahabat Nabi nasihat gitu, dia pun balik mula lah. Balik semula, rojok mula lah. Klik baik Nabi ni dia, duduk sekali mula. Cerita tu dalam ni tak ada sebut lah. Tapi dalam riwayat yang lain ada sebut. Nabi SAW pakai kata, tak cukup kah Nabi ke ada, Nabi kamu ni kalau nak kira lebih lagi lah, tak ada terikat dengan dunia ni, tetapi nikah, makan minum, tidur, gotu-go ni, mana ada. Jadi kamu kena ikut Nabi lah. Dalam Quran pun kata contoh tauladan yang baik. Jadi bukan dengan cara Islam, iaitu siapa bercerah tangga, siapa tak si nikah, pergi nak perang, bukan lagu tu. Nabi SAW pergi perang juga, nikah tu nikah juga. Gitu. Lepas tu dia pun habislah cerita, tak ada gila nak perang. Sebelum pada tu pergi jumpa dengan Ibnu Abbas, tanya witir Nabi gitu gini. Ibnu Abbas kata, aku nak ayat kamu, aku nak tunjuk kamu orang yang paling alim, paling tahu tentang witir Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni dia buat sunat lebih banyak di rumah. Hak rawatib pun dia buat di rumah. Tapi ada juga ketika-ketikanya dia buat dalam masjid, ada juga. Ataupun dia buat dalam rumah dia, orang luar ikut, ada juga. Tapi hak kebanyakannya tidak gitu. Maknanya di sini adalah pengakuan Ibnu Abbas, pengiktirafan Ibnu Abbas terhadap Aisyah. Dia pun pergi, aku nak pergi muka tak biasa kan. Ajaklah orang hak biasa sikit. Ajak orang hak biasa sikit. Tak segi dia. Tak segi. Tak segi tu macam-macam orang ni kan. Kalau nak jumpa dengan orang itu dia malu kau, dia apa kau, tak segi. Aku metok juga, sungguh-sungguh metok. Nasyatuhu ni metok siapa bersumpah. Begitu. Nasyatuhu minta dengan bersumpah. Mintalah kerana Allah, marilah pergi dengan aku, teman, engkau jadi teman menemani aku, untuk menemani aku. Bila aku kata gitu baru lagi. Bila gitu minta izin, jumpalah. Dia pun tanya siapa ni? Dia kata Hakim bin Aflah. Sekali dengan mu tu siapa? Mana dia kenal dah lah tu. Dia kata Sa'ad bin Hisham. Hisham bin Amir tu kah? Kata dia. Amir ayah dia hak terbunuh dalam perang Uhud, hak tu kah? Saya pun jawab, iyalah. Kata dia, ayahmu tu kak orang baik benar lah. Orang baik benar lah, jujur benar lah. Dia pun perawi, dia pun kata Sa'ad bin Hisham, dia kata, saya pun kata, wahai Ummul Mukminin, tolong ceritalah ke saya pribadi Rasulullah di dalam mana. Kamu tak baca Quran? Baca kata, kalau baca Quran, Quran tu Quran ayat lagu mana? Lagu tu Nabi. Lagu tu lah Nabi. Nabi ni Quran yang hidup. Quran yang hidup, Quran yang bergerak. Gitulah kata. Kalau tak tahu lagu mana, betul-betul lagu tu serupa dalam Quran.
Peribadi Nabi adalah Quran itu sendirilah. Supaya lepas tu saya bertanya pula, qiyamul lail lagu mana? Tak baca ke Quran, kata dia. Maknanya Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin ni, dia sahabat-sahabat semua lagu tu, bahkan kita semua ni pengikut-pengikut kepada mereka itu, semua nombor satu sekali Quran. Lepas tu hadis nombor satu sekali Quran. Tak baca ke Quran? Kalau baca tahu dalam tu. Hak tu rujukan nombor satu. Ya ayyuhal muzammil. Mana surah Muzammil? Saya baca kata dia. Dia kata awal surah tu, bila tu awal surah tu sahabat-sahabat Nabi ni semaya sekali dengan Nabi sampai bekok kaki. Bekok kaki. Mana lama semaya tu. Berat benar. Nak lebih ni pun, nak jadi sahabat Nabi ni pun nak Tuhan iktiraf, nak Tuhan akui kebaikan mereka itu, kelebihan mereka itu dalam Quran ni pun. Kalau kita tengok sini sampai bekok kaki. Selama 12 bulan, setahun. Hujung surah tu, bukan hujung benar lah, maknanya bahagian belakang dia tu. Allah Subhanahu Wa Taala tahan. Tak tu. Dia hak zaman Nabi ni macam-macam ujiannya, berat-berat. Ujiannya berat-berat. Lepas tu turun akhir dia tu, barulah jadi sembahyang malam tu sunat selepas fardu. Mana sebelum pada tu sembahyang malam ni fardu. Sembahyang malam ni fardu. Kepada sahabat-sahabat tu pun fardu. Adapun kepada Nabi, adakah bila turun hujung ayat tu jadi sunat pada dia? Khilaf ulama. Ada yang kata tidak jadi fardu, dah jadi sunat, tapi ia tak tinggal ke mana-mana. Ada yang mengatakan tetap fardu kepada dia, hanya mansuh kefarduan itu kepada umat. Sunat dia tu tetap ada. Tetap ada. Perawi pun kata, "Wayak, tolong ceritalah kepada saya tentang witir Nabi SAW." Dia pun wayak, Nabi SAW witir 8 rakaat. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lepas pada tu dia bangun pula bersembahyang rakaat yang lain. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8 dan yang ke-9. Dan dia tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang ke-9. Maknanya gabung semua sekali 9 rakaat. Salam. Tadi 5, ni 9 sekali. Dia tidak beri salam. Pada rakaat yang ke-8 tu pun tidak beri salam. Maknanya witir dia tu 9 rakaat. Maknanya kau sembahyang malam, orang panggil sembahyang malam ni ada kalanya sebagai sembahyang tahajud, ataupun sembahyang witir saja, ataupun campur witir dengan tahajud itu. Itu orang panggil sembahyang malam. Macam di sini dia kata hak 8 tu witir. Witir. Adakah sebut witir ni atas dasar taglib, atau memang witir dengan niat witir semua sekali? Kalau kita kata atas dasar taglib, maknanya sebenarnya hak 8 lagi tu sunat tahajud, serakaat saja itu hak witir. Tidak akan jadi lagu tu. Sebab apa? Sebab dia sembahyang sekali salah je. Bermakna dia niat witir sejak di awal lagi. Tidak akan jadi lagu tu. Ni witir semua ni. Menunjukkan witir ni macam-macam rakaat dia. Boleh. Dan tidak duduk, tak ada duduk. Duduknya dia kata pada rakaat yang ke-8 duduk ada. Duduk. Tapi tidak beri salam. Lepas tu dia bangun pula. Sembahyang rakaat lagi. Tapi dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8 dan ke-9. Beri salamnya hanya pada rakaat yang ke-9. Maknanya satu salam. Satu salam. Bukan mana rakaat yang ke-8 tu ada salam, tak ada. Duduk saja ada. Lepas tu dia sembahyang pula 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itulah 11 rakaat wahai anakku, kata dia. Dia sembahyang pula lepas pada tu. Sebab kita kata tak adil lah. Lepas witir tu boleh lagi buat orang lain. Ni dalilnya. Dalam keadaan duduk, sebab duduk tu dia penat. Kalau nak kiranya, kalau orang tidak penat tu sembahyang berdirilah. Bila dia sudah berumur dan sudah berisi, dia berwitir 7 rakaat. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6 dan yang ke-7, dan tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang ke-7. Dia kurang 2. Maknanya seperti tu juga. Witir ni, cara witir. Bukan cara kau sembahyang tahajud. Dia sebut witir.
Lepas pada tu dia sembahyang 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itulah 9 rakaat wahai anakku, kata dia. Lepas tu dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak ada tengah malam. Sepanjang malam tu dia sembahyang saja sampai ke pagi, tak ada lagu tu. Ataupun dia baca Quran sampai habis sebuah Quran tengah malam tu sampai tak tidur, tak ada lagu tu, tak rajin lagu tu. Ataupun dia puasa sebulan penuh, tak ada lagu tu, kecuali bulan Ramadan kalau ada hak penuh. Daripada sini kita dapat tahu Nabi SAW ni dia buat ibadat pun dia ada orang panggil iqtisad. Al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam beribadat. Kalau siapa tak tidur tu bukan sederhana. Tapi adakah tak ada langsung Nabi ni tak apa ni sepanjang malam dia sembahyang? Adakah? Ada. Cuma dalam riwayat ni dia sebut ni atas dasar kebanyakan. Tapi dia kata qattu sama sekali. Setengah kata atas dasar kebanyakan. Itu tidak benar. Sebab dia kata qattu ni sama sekali. Jadi orang yang kata ada Nabi sembahyang, ada riwayat pun memang ada pun. Dia kata Nabi pernah sembahyang sepanjang malam tu dia tak tidur. Jadi adakah Aisyah ni tak betul ke? Dia riwayat ni hak dia tahu. Hak dia tahu, hak di rumah dia lah. Kan Nabi tidak ada tidur rumah dia sama. Pastakat hak di rumah dia gitu. Tak ada. Gak di rumah dia puasa kali juga. Maknanya hak lebih moleknya tidak gitulah. Kalau ada pun jarang-jarang. Kalau ada pun jarang benar. Hak masalah ngaji Quran sepanjang malam siapa tak tidur? Tak juga, tak ada juga. Mengajar kau siapa tak tidur? Tak berhenti, tak ada. Puasa tak ada juga. Lepas tu orang duk puasa tu 3 bulan betul-betul tu dah penuh tu lagu mana? Canggah dah lah tengok ni. Tak lagi dah. Tak lagi dah. Ini dalam syarah dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan 1 bulan penuh berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Ada kata dalam riwayat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban kullahu, semua sekali. itu lagu mana? Kullah di situ bukan dengan makna semua, tapi aktsar dengan makna banyak. Daripada bulan Sya'ban tu dia puasa banyak. Tidak kata penuh, tak juga. Penuh tidak juga. Apa yang Rasulullah SAW puasa bulan Sya'ban tu banyak lebih pada hak lain. Setengah orang dia tak faham, dia kata kerana kelebihan bulan Sya'ban tu sendiri. Tidak lagu tu. Tidak. Sebabnya isteri-isteri Nabi SAW ni dia puasa pada bulan tu, ganti. Dia ganti pada bulan tu. Nabi SAW pun untuk mengambil hati, untuk jaga hati isteri dia, supaya isteri dia tu tidak rimah, supaya isteri dia tu tidak berasa keberatan, berasa sedih sebab Nabi duduk di rumah dia puasa. Nabi sendiri tidak puasa. Jadi lagu mana? Sedangkan si isteri dia kena jaga hak suami dia. Jadi pada bulan-bulan lain dia tidak puasa. Takut bila Nabi nak pergi dekat dia duduk puasa lagu mana? Tak boleh nak batalkan ibadat ni main-main. Nabi SAW nak jaga hati dia puasa juga. Jadi barulah isteri dia tak terasa. Bukan kerana kelebihan bulan tu. Apa tak lagu kalau hak rejak? Tak ada. Ini bercanggah lah. Orang duduk buat ramai-ramai ni bercanggah. Kena sama-sama baiki lah, pakar-pakar baiki lah. Tak ada pasal duduk lawan hak Nabi nak agak dia. Sia-sia. Bukan setakat sia-sia, takut dosa. Takut dosa. Yang Sayyidina Umar, sahabat-sahabat tu marah gitu mau tu sampai pukul tangan orang yang puasa tu, suruh makan. Apa? Kalau dia molek tak ada buat lagu tu lah. Kiranya tak molek lah tu. Dia tak boleh kita kata ada puasa ke apa tak boleh ya? Tak boleh. Ada Nabi SAW tak buat lagu tu, apa yang kita buat? Tak boleh kita kata ada asal dia molek jadi molek lah kalau kita buat. Tak boleh lagu tu. Tak kena tu. Dan Nabi SAW semayang malam ni kalau dia tidur, dia akan gantilah pada waktu siang. Pada waktu siang. Ibnu Abbas kata ni lah hadis betul-betul. Tapi kalaulah aku boleh kecek dengan dia, aku pergi tanya depan-depan gini, tak ada arah lah. Kata kalau aku tahu tak kecek dengan dia, aku tak ayak kamu. Apa lagu ni? Ibnu Abbas ni
dia tak apa kenal lah, moga dia ada peringkat permulaannya. Masalah jadi berlaku perang zaman ke apa tu lah, di peringkat permulaannya dia tidak setuju lah Aisyah keluar tu pergi nak jumpa dengan Sayyidina Ali tu. Kemudian dia kata pergi nak perang, sebenarnya tidak nak pergi perang, dia nak nasihat Sayyidina Ali, nak royak Sayyidina Ali. Tak leh lagu ni. Jadi Ibnu Abbas tak kenal bapa isteri Nabi siapa keluar tu. Dia tak kenal. Lepas tu pergi duk cerita ni masalah krisis ni politik. Kita kata masalah politik apa duk capur, dia tidak kenal. Jadi Aisyah marahlah ke dia. Marah ke dia, jadi dia malu mata kata. Malu nak jumpa mata pada masa tu. Bukan bala dah. Dia berasa malu mata. Kata kawan ni, kalau aku tahu mu tak kecek kita, aku tak royak. Sekali aku tak royak, mu nak tahu sangat tu mu kena pergi lah. Gitulah. Sekarang itulah dulu. Wallahu a'lam.